Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. An Allah taqabbal as-salat wa du'a wa ila arwahi sadatina ahli al-kisar Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa Ali bin Abi Talib wa Fatimah az-Zahra wal Hasan wa sairi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ahli al-bait wa atba'i وإلى روح صاحب الكتاب إمام الترمذي وإلى أرواح والدنا ووالدكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين أن الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة ويفرج للمسلمين واختم لنا ولكم بالحسنى وهو رد عن خير الله في وعافية وحضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. نوينا تعلم والتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير وابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه سبحانه وتعالى. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي والحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه له. Berusaha Tuan Haji Nasir Barki, berusaha Ar-Radah, Jutaan Kuasa, tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah,
setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah nikmat iman dan Islam dikurniakan kepada kita, dihidupkan kita pada subuh Ahad yang mulia ini. Sekali lagi dipinjamkan usia untuk kita terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah yang kita lakukan. Setelah kita mendirikan salat fardu subuh berjemaah, maka kita mengambil sedikit manfaat masa yang terluang di antara waktu subuh ini dengan waktu isyraq. Dan ini adalah salah satu perkara yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah. Selepas salat subuh janganlah kita tidur balik, maka kita buat salah satunya. Di antaranya ialah mencari ilmu. Mencari ilmu yakni belajar. Tuan-tuan, memang waktu subuh ini adalah waktu yang sesuai untuk kita belajar. Selain daripada kita baca Quran, kita belajar. Dan juga kalau kita menghafal, antara waktu yang cepat untuk kita mudah ingat. Mudah ingat. Kalau di sana, saya di sana memang lepas subuh belajar. Lepas subuh tu memang belajar. Habis je solat subuh kemudian belajar. Ngantuk-ngantuk lah. Ngantuk. Memang kita mengantuk lah. Bangun. Tapi kita belajar sampailah waktu isyraq duha, kemudian rehat, kemudian sambung belajar. Rupanya waktu subuh itu ada memang waktu yang disebutkan oleh Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah. Salah satu perkara daripada empat itu ialah menuntut mencari ilmu. Alhamdulillah, Allah pilih kita untuk menghidupkan hati-hati kita dengan mencari ilmu. Walaupun bagaimana kita sibuk, tuan-tuan, bekerja, untuk diri saya lah, kita sibuk bekerja, urusan keluarga, rumah tangga, mencari ilmu jangan kita tinggalkan langsung. Kerana dia dapat menyuburkan hati kita, orang-orang yang beriman, untuk ingat Allah dan Rasulnya. Baik, Alhamdulillah. Kita sambung lagi daripada kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah, karangan Imam At-Tirmizi. Siapa nama Imam Tirmizi? Saya pun tak ingat, cakap balik. Muhammad bin Isa bin Surah bin Musa bin Ad-Dahhak As-Sulami At-Tirmizi Al-Bughi Ad-Dahrir. Begitulah orang Arab dia memang macam tu, tuan-tuan. Dia sampai berapa yang diingat generasi dia. Sampailah kat mana dia berasal. Begitu. Itu memang kalau kita tengok kan, dia punya bin ayah dia, bin datuk dia, bin moyang dia, bin apa semua, sampailah kat mana dia asal usul dia. Imam Muhammad bin mudah-mudahan Allah beri manfaat daripada ilmunya kepada kita. Baik. Kita masih meneruskan lagi dalam ringkasan sirah nabawiyah, sirah sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada muka surat yang keberapa ni tak tahu ni. Muka surat yang ketiga daripada ringkasan sejarah Rasulullah ni, 1, 2 dan 3, tuan-tuan. Kita belajar ni bila ada kitab, orang kata ada senjata dia akan ada roh, ada roh. Selain daripada kita mendengar saja. Okey, kita dah bicarakan daripada kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam sampailah usianya yang sebaginda yang ke-40 tahun ataupun bersama dengan satu kenabian, tahun yang pertama kenabian. Kalau tengok di antara ringkasan tu sebelah kanan dia beritahu ada tahun dia. Yang sebelah kiri ni sebelum baginda sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul, maka dia tulis 36 sebelum kenabian, 34 sebelum kenabian, sampailah umur 40, maka diutuskan baginda sallallahu alaihi wasallam menjadi seorang rasul. Apa beza rasul dengan nabi? Rasul ialah seorang lelaki yang dipilih oleh Allah dan diberi hak wahyu kepadanya dan wajib menyampaikan kepada orang lain. Itu rasul. Rasulullah. Nabi seorang lelaki yang dipilih oleh Allah dan diberi wahyu kepada dirinya, untuk dirinya sahaja, tidak wajib menyampaikan kepada orang lain. Kalau kita ulang balik tu kan, dan kita baca tauhid kan, rasul yang wajib dipercayai, wajib ni 25 kan. Adapun nabi, masya-Allah, 313, malah lebih, ada 1024 nabi. Dia untuk diri, sebab itu kita tak tahu, sebab untuk diri dia sahaja. Salah satunya Nabi Khidir yang biasa kita dengar. Untuk diri dia tak menyampaikan, tidak wajib. Itu semua perintah daripada Allah. Maka di antara 25 rasul, maka yang terakhir ini adalah baginda sallallahu alaihi wasallam. Baik, dah habis tahun kenabian. Okay, kita masuk ke surat yang ketiga daripada ringkasan sirah Rasulullah. Kalau nak ikutkan tuan-tuan,
bicara ataupun kisah sallallahu alaihi wasallam ni berjilid, dia punya kitab dia, tapi Imam Tirmizi meringkaskan, menjadikan hanya 4 muka atau 5 muka saja, 6 muka mungkin, tentang daripada lahir baginda sallallahu alaihi wasallam sampailah kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, 4 tahun 4 kenabian, bermakna dah tahun yang keempat kenabian. Umurnya baginda 44 lah. Bermula umur 40. Umur 40 tu dipanggil tempoh matang, dewasa matang. Maka waktu itu sesuai Allah Subhanahu Wa Taala melantik Nabi menjadi rasul. Baik. Mula berdakwah secara terang-terang. Apabila Nabi dah dilantik jadi rasul, maka kan rasul antaranya peranan ni ialah untuk menyampaikan dakwah. Maka pada mulanya sebelum jadi rasul, Nabi sallallahu alaihi wasallam secara sembunyi. Ini adalah strategi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh terus, nanti masyarakat akan terperanjat, bermula daripada keluarga. Lalu dekat sini menyebut selepas turun ayat yang ke-214 surah Asy-Syu'ara, wa anzir 'ashiratukum aqrabin, wa anzir 'ashiratukal aqrabin. Mula-mula Allah memberi perintah kepada Nabi untuk aqrabin, untuk menyampaikan dakwah kepada kaum kerabat, saudara mara, isteri, anak-anak, paduai, itu kaum kerabat dahulu. Setelah itu turun perintah, walau terjadi penolakan, namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap menyeru sehingga berjalan di pasar sambil berkata, wahai manusia, ikrarkan tiada Tuhan kecuali Allah, kalian akan beruntung. Ini antara doa Nabi lah. Setelah ayat itu turun, keluarga, kemudian setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menunggu arahan atau perintah daripada Allah, baru Nabi akan melaksanakan dakwah secara terang-terang. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam jalan dekat pasar dengan berkata, wahai sekalian manusia, yakinlah atau ikrarkanlah tiada Tuhan kecuali Allah, kalian akan beruntung, bukan sahaja di dunia, malah di akhirat. Maka turunlah ayat Al-Quran, fasda' bima tu'mar wa'arid 'anil musyrikin, dalam surah Al-Hijr ayat yang ke-94. Tuan-tuan, fasda' bima tu'mar, yang pertama surah Asy-Syu'ara, kemudian Quran turun ayat Al-Quran, fasda' bima tu'mar wa'arid 'anil musyrikin. Maka sampaikanlah wahai Muhammad secara terang-terang segala apa yang telah diperintahkan kepadamu. Turun ayat ni barulah Nabi berani untuk menyampaikan dakwah secara terang-terang. Wa arid 'alal musyrikin, dan kau berpalinglah dari orang-orang musyrik. Kemudian pada tahun kenabian, 5 kenabian ataupun umur baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam 45 tahun. Setiap kita ni pun ada sirah dia juga. Kita pun tuan-tuan umur kita mungkinlah ibu bapa kita tahu umur kita sekian, umur kita sekian kan, cuma tidak dibuat secara detail kan. Mungkin kalau ada orang ambil riwayat tentang kita agaknya ataupun kisah kita, umur 5 tahun kan, kalau budak-budak sekolah dibuat folio tentang keluarga kan, sekian. Itu semua tu sejarah sampailah umur sekian berapa. Biasanya orang setelah meninggal, dia akan ambil lah sumbangan dia kepada satu perkara, maka dia akan ambilkan bermula sekian sampailah akhir riwayat. Begitulah daripada asal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tahun yang ke-5 kenabian, maknanya Nabi telah jadi rasul, umur 45 tahun baginda sallallahu alaihi wasallam. Perintah kali pertama untuk hijrah ke Habasyah. Habasyah ni kat mana tuan-tuan? Dekat Ethiopia tu atau dekat Afrika kan? Itu Habasyah. Ialah dulu namanya tempat tu Habasyah. Siapa yang bunuh Nabi Sayyidina Hamzah tu, kan, lelaki tu kan yang membunuh dengan tombak tu, tu daripada kaum atau orang-orang yang Habasyah tu kan, yang kulit hitam kan, itu daripada Afrika lah, maknanya benua Afrika tu semua dia panggil ke Habasyah. Dia nak fokuskan sekarang ni dekat Nigeria ke dekat Somalia tu tak tahu, tapi itu dekat negara Habasyah di situ. Baik. Jumlah orang yang berhijrah
pada kali ini adalah 12 lelaki dan 4 perempuan. Ada yang berpendapat lelakinya 10 orang. Ini perintah. Perintah daripada siapa? Perintah daripada Nabi SAW. Mungkin tempat tersebut selamat. Lalu Nabi SAW perintahkan. Ialah bila Islam dah mula tersebar, dah mula orang ni, jadi dia khawatiri mereka akan diganggu. Lalu Nabi perintahkan untuk ke Habasyah. Kemudian tahun berikutnya, tahun selepasnya, perintah kali kedua untuk hijrah ke Habasyah. Ini jumlah orang yang berhijrah pada kali ini adalah 83 lelaki dan 18 perempuan. Pada tahun ini Sayyidina Hamzah dan Umar Al-Khattab memeluk Islam. Masya-Allah. Sayyidina Hamzah ni bapa saudara Nabi, dan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Umar Al-Khattab memeluk Islam. Dah mula tersebar. Di antara misi ke Habasyah ini, selain daripada untuk menyelamatkan diri, mereka mengambil peluang juga untuk menyampaikan dakwah di negara tersebut. Sebab dah diperintahkan untuk menyampaikan dakwah secara terang-terang. Kemudian pada 7 kenabian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diboikot di lembah Abi Talib umur 47 tahun. Pemboikotan ini berlangsung selama 3 tahun. Ialah bila Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebarkan dakwah, lalu mereka berusaha untuk menyekat dan mengepung Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada sebarkan dakwah. Lalu semua perkara yang dibawa oleh Nabi diboikot. Sebab lama 3 tahun. Maka mereka yang benar-benar beriman dapat mengekalkan iman mereka sehinggalah habis tempoh 3 tahun. Ini adalah ujian sebelum sesuatu perkara itu mencapai menghasilkan kemenangan, lalu Allah menguji dengan beberapa ujian daripadanya. Kemudian 10 kenabian, ini umur baginda SAW 50 tahun. Abu Talib dan Khadijah meninggal dunia. Khadijah meninggal dunia 3 hari selepas Abu Talib. Siapa Abu Talib? Bapa saudara Nabi. Khadijah ialah isteri Nabi SAW dalam tempoh setahun. Dan selang tak berapa lama, 3 hari selepas kematian Abu Talib, maka Khadijah isterinya yang menjadi tulang belakang untuk dakwah Nabi SAW meninggal dunia. Jadi Rasulullah SAW kehilangan 2 orang benteng dakwahnya, orang yang selalu menolong baginda. Oleh sebab itu tahun tersebut Amul Huzni, yakni tahun kesedihan. Amul Huzni itu tahun Huzni itu sedih, sedih. Jadi tahun kesedihan disebabkan kewafatan 2 orang penggerak ataupun benteng dakwah Nabi SAW. Bila dah tak ada orang yang kuat ni, maka Nabi pun lagi mudah untuk diganggu. Orang-orang Islam diganggu, lalu sedih Nabi SAW. Kemudian sebab ni semua tuan-tuan, ini adalah sebab pertama tahun tersebut. Lalu tahun berikutnya, tahun 11 kenabian, iaitu ketika Nabi baginda umur 51 tahun, lalu berlakulah peristiwa Isra' dan Mi'raj. Ini selepas kematian Khadijah dan Abu Talib, adalah 2 kematian. Kemudian penolakan kaum Taif. Taif kat Madinah. Ni Madinah ni. Kaum Taif. Berlaku penindasan kaum Quraisy banyak. Yalah, dah orang benteng dah yang kuat dah tak ada. Jadi ini peluang untuk mereka mengganggu Nabi. Lalu memang Nabi datang musibah kepada baginda bertimpa-timpa. Semua ni Allah uji sebenarnya. Boleh saja Allah nak selamatkan, tapi dijadikan asbab untuk berlaku peristiwa Isra' Mi'raj. Seolah-olah Allah ingin menghiburkan nak baginda dengan Isra' dan Mi'raj. Kali ini turun perintah kewajipan mengerjakan solat. Yang pertama ialah kewafatan 2 orang benteng Nabi SAW. Kemudian Nabi diganggu lagi oleh penolakan kaum Taif, tindasan kaum Quraisy. Akhirnya penduduk bumi dah tak nak terima Nabi. Ditolak. Maka penduduk bumi tak nak terima, lalu penduduk langit mohon kepada Allah. Oleh kerana penduduk bumi tak mau terima lagi dakwah Nabi, maka penduduk langit mohon Allah supaya hiburkan Nabi untuk diterima oleh penduduk langit.
Lalu berlakulah peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi naik ke langit sebagai satu hiburan. Maknanya dalam perkara ini tuan-tuan, kita pula dalam konteks kita, kehidupan kita, bila kita sedih, kadang-kadang dalam keluarga kan, cuti sekolah anak monyok aja kan, isteri pun bila naknya, akhirnya bagaimana nak hiburkan? Dah tentulah bawa jalan kan, bawa jalan. Apa perasaan dia, tak kira lah jalan dekat, jalan jauh, asal bawa jalan je, kita keluar pergi jalan. Suka tak? Itu sukalah. Itu yang rupanya daripada peristiwa ini, bagaimana Allah nak hiburkan Nabi dengan perjalankan dia. Begitu juga kita kan, cuba kita duduk rumah je kan, berkurung masa PKP tu kan, resah kan. Resah kita tuan-tuan, bila dapat bebas, belum lagi habis PKP dah dapat bebas, macam nak jalan dia kan, terus ke sana ke sini. Itu adalah hiburan. Kenapa suka? Kerana nanti dihiburkan. Begitulah Nabi SAW pun dihiburkan oleh Allah dengan perjalankan. Maka lagi hebat hingga ke langit. Kita jalan dekat sini je kan, Nabi hingga ke langit, hingga ke Sidratul Muntaha. Rupanya di situ ada sesuatu yang Allah nak berikan kepada baginda SAW, iaitu kewajipan mengerjakan solat 5 waktu. Dia tak sebut kewajipan puasa, kewajipan haji, tapi kewajipan mengerjakan salat. Mengerjakan salat adalah satu ibadah yang paling penting kerana direct ataupun terus daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan semua ibadah-ibadah lain melalui perantaraan Jibril alaihi salam. Tuan-tuan, itu hikmah tingginya ibadah solat ni tuan-tuan. Terus kepada Nabi SAW. Macam kita jugalah dapat hadiah terus daripada agung. Contoh kan, orang ni dapat hadiah tapi melalui dosa dia, melalui orang tengah kan, baru kita lain sikit. Ini bila dapat hadiah daripada orang paling besar, agung misalnya, maka kita akan dijemput datang ke istana. Ada perasaan bangga dan rasa gembira. Tapi kalau melalui perantaraan, kita dekat rumah je, datang pos, ni ada hadiah daripada agung. Bisa contohnya kan, perasaan biasa je kan, sama macam orang bagi kita tak. Itu perbezaan kemuliaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan melalui perantaraan lah, contoh. Baik, setelah berlaku Isra dan Mi'raj, kemudian pada 12 kenabian, pada 12 kenabian, iaitu ketika umur baginda sallallahu alaihi wasallam 52 tahun, bai'ah Aqabah pertama. Bai'ah ni apa tuan-tuan? Bai'ah ni perjanjian. Perjanjian dibagi ringkas ni. Kalau kita nak tahu, kita carilah dalam kitab. Sekarang ni tujung jari je boleh cari apakah isi Bai'atul Aqabah yang pertama. Jumlah yang berbai'ah adalah 12 orang. Berbai'ah ni maknanya berjanji, adalah 12 orang. Mus'ab bin Umair diutus ke Madinah bagi memperkenalkan Islam. Berikutnya tahun 13 kenabian sebelum hijrah terjadi Bai'ah Aqabah Kubra kedua oleh 73 lelaki dan 2 perempuan. Ini secara ringkas lah, saya tidak akan terangkan secara detail lah. Ini kita boleh cari. Ini antara berlaku setiap tahun tu, ada je peristiwa-peristiwa yang berlaku. Maka pada satu hijrah, maknanya tuan-tuan, kita dah berapa hijrah dah? 1443 maknanya dah 1400 tahun bila bermulanya. Dikira satu hijrah ni, tetapi bukan ini hijrah yang pertama ni. Hijrah yang sekarang ini iaitu bermula zaman Sayyidina Umar. Sayyidina Umar menentukan tarikh nak mulakan hijrah ni bila. Maka Sayyidina Umar, sahabat bermusyarat, dia pilih bila kita nak tentukan hijrah ni, nak mula kalender. Sebab Romawi, Rom, dekat Parsi, mereka dah ada hijrah, mereka dah ada kalender. Orang Islam je belum ada lagi kalender. Jadi nak tentukan, maka sahabat-sahabat bersama Sayyidina Umar ni bincang, kita nak ambil peristiwa apa? Nak ambil peristiwa kelahiran baginda SAW, nak ambil peristiwa Isra Mi'raj, nak ambil peristiwa hijrah, nak ambil peristiwa kewafatan baginda SAW. Maka Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, beliau memutuskan kita ambil peristiwa hijrah. Hijrah ni bermaksud daripada perpindahan satu tempat ke satu tempat, seolah lebih baik. Maka daripada setelah 17 tahun berlaku hijrah Nabi, barulah dikira itu hijrah yang pertama. Baik, hijrah, maka tahun itulah bermulanya hijrah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah.
Baik, maka berlaku hijrah ke Madinah pada umur 53 tahun. Apa yang Nabi SAW lakukan? Baginda membina Masjid Quba dan Masjid Nabawi. Masjid Quba dan Masjid Nabawi, 3 masjid yang agung di dunia ini. Pertama Masjidil Aqsa, tu kiblat yang pertama orang Islam. Kemudian barulah Nabi diperintahkan oleh Allah untuk menukar kiblat di Makkah, dan masjid yang ketiga adalah Masjid Nabawi. Kemudian pada tahun berikut Nabi SAW membina Masjid Quba dan Masjid Nabawi, kemudian bernikah dengan Aisyah. Pertama kali perintah jihad disyariatkan dengan turunnya ayat ke-39 surah Al-Hajj. Siapa dia? Sayyidatuna Aisyah ni anak kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, tuan-tuan. Baik. Kemudian perintah pertama kali perintah jihad disyariatkan dalam surah Al-Hajj. Allah Subhanahu wa taala tengok semuanya apa yang dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam menerusi perintah daripada Allah. Selagi perintah ataupun tidak ada arahan daripada Allah, Nabi akan lakukan perkara itu. Turunnya wahyu baru Nabi. Jadi setiap apa Nabi lakukan, Nabi bergerak, Nabi bercakap itu wa ma yantiqul 'anil hawa illa wahyun yuha. Dan Nabi tidak menyebut sesuatu melainkan apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Lalu turunlah ayat yang ke-39 surah Al-Hajj. Wa uzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa anna Allah ala nasrihim laqadir. Dan diizinkan berperang bagi orang yang diperangi kerana sesungguhnya mereka dizalimi. Bila orang Islam dizalimi, disakiti, takkan nak berdiam diri. Tapi Nabi tak berbalas selagi belum turun perintah Allah. Maka apabila perintah Allah turun, barulah Nabi memerangi mereka. Orang Islam kalau dia berperang bukanlah untuk menguasai suatu tempat, tapi yang pertama adalah untuk mempertahankan agama Islam daripada ditindas, daripada dimusnahkan oleh orang-orang kafir. Dalam masa yang sama untuk mendapat kuasa. Bila ada tapi bukan suka-suka untuk mendapat kuasa dengan memerangi. Apabila jadi zalimi, barulah setelah turun ayat ni barulah Nabi memulakan peperangan. Selagi tak ada ayat Al-Quran perintah daripada Allah, Nabi tak akan buat. Nabi tak akan buat. Maka bila Allah turunkan, sebab itu antara ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan semuanya ada faktor ataupun asbabun nuzul. Sebab itu ada tafsir asbabun nuzul. Ayat diturunkan sebab apa? Adalah peristiwa-peristiwa, maka turun ayat ini. Maka Nabi pun barulah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan diizinkan berperang bagi orang yang diperangi. Dah diperangi, takkan diam saja, mestilah mempertahankan diri. Kerana sesungguhnya mereka dizalimi. Lalu Nabi pun lakukan peperangan. Kita akan tengok lalu beberapa peperangan. Wa annallaha ala nasrim laqadir. Sesungguhnya Allah Maha berkuasa memelihara mereka. Baik. Kemudian tuan-tuan, surat sebelah, tahun kedua hijrah. Apa peperangan yang pertama tu? Pada usia Nabi 54 tahun, iaitu perang Badar, perang Bani Hunayqah. Baik. Dalam bahasa Arab, perang ada dua. Satu perang yang disertai oleh Nabi SAW, satu perang yang tidak disertai oleh Nabi SAW. Maknanya Nabi mewakilkan, contohnya Khalid Al-Walid, contohnya Sayyidina Umar, untuk mengetuai pimpinan tentera Islam. Perang yang disertai oleh Nabi dinamakan Ghazwah. Dan perang yang berlaku tidak disertai oleh Nabi dinamakan Syria. Syria. Itu perang yang tidak disertai Nabi. Tapi kalau dalam kita bahasa Melayu ni perang, asal perang je semua Nabi ikut. Kita tahu perang. Baik, ini perang yang disertai oleh Nabi SAW. Perang Badar, perang Bani Qainuqa, perang Bani Qainuqa. Bani ni kabilah, tuan-tuan, kaum. Sebab itu orang-orang Arab ni mereka ialah bangsa berpuak-puak kan. Dia ada kaum-kaum dia. Perang Badar, pada umur baginda SAW 94 tahun, Fatimah bernikah dengan Ali bin Abi Talib.
siapa Fatimah anak Nabi SAW bernikah dengan Ali bin Abi Talib. Kemudian disyariatkan azan.
untuk mengharamkan arak. Jadi nak solat tak boleh. Nanti bila minum arak sebelum solat mabuklah. Contohnya begitu. Kemudian turunlah ayat yang ketiga, ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minadh ya ayyuhallazina amanu dalam Quran turun ayat yang ketiga tentang diharamkan contoh apa tu judi, amal, tilik, semua tu barulah diharamkan arak 100%. Itu peringkat-peringkat pengharaman arak supaya mereka tidak terkejut ataupun terus mengatakan Islam ni itu kasar ataupun tak ada tolak ansur. Terus mereka dah bilang kemudian tiba-tiba nak berhenti mengejut, tak boleh terima. Lalu secara berperingkat akhirnya barulah diharapkan baginda menikah dengan Hafsah binti Umar dan Zainab binti Khuzaimah, janda berumur 60 tahun selepas suaminya meninggal dunia pada perang Uhud. Tuan-tuan, kalau kita baca sirah Nabi tentang mungkin kerja sirah Nabi, isteri Nabi ni berapa? Lebih daripada 4. Tapi orang bukan Islam, mereka terus memberitahu Nabi ni contohnya apa itu kuat nafsunya ataupun perkataan yang tak elok dah nak diucapkan. Itu bukan orang-orang bukan Islam. Tapi kita orang Islam, kita yakin Nabi tak akan lakukan begitu. Mereka ada sebab musabah. Dan Nabi tak kahwin sekali, contoh tidak kahwin contoh sampai 11 dan tidak. Semuanya satu-satu. Dan kalau kita lihat dalam sirah, yang Nabi kahwin itu bukannya anak dara, dan bukannya yang muda-muda, semuanya yang dah berusia lah. Tengok dekat sini macam tu dia beritahu. Janda umur 60 tahun. Macam kan? Kan? Yalah kan? Adanya kalau orang secara logik, takkanlah kita boleh kahwin kedua ketiga nak cari yang umur 60. Mungkinlah tidak ada. Tapi bukan sebab itu Nabi berkahwin. Salah satunya adalah untuk menyebarkan Islam kan. Jadi Nabi SAW tidak kahwin lebih dari 4 terus sekaligus. Maka Allah Maha mengetahui, maka dia turunkan dalam Al-Quran. Apa tu? Wasulasa wa rubah kan. Minatna wa thulatha wa rubah dalam surah Nisa tu kan, kahwinlah kamu kalau kau mampu daripada 2 atau 3 atau 4 sahaja. Sekali awak hanya 4 saja boleh. Habis kita juga kalau sama-sama kita kalau cakap berapi balik rumah tu duduk tu semua. Saya dah tu suka-suka hiburan kan, tapi tu kan. Baik. Kalau tengok dalam tafsir Al-Quran tu, dalam satu tafsir Ibnu Katsir, Ibnu Abi Hatim berkata daripada Abdullah bin Ubaidillah ini daripada golongan atau kaum Quraisy, Arab Quraisy. Kemudian 3 daripada Bani Amir. 3 daripada Bani Amir, tak sebut namanya. 2 daripada Bani Hilal, Maimunah binti Harisah, Zainab Ummul Masakin. Kemudian 1 daripada Bani Jun, Zainab bin Jaish. Kemudian 2 daripada perempuan tawanan. Ada juga Sofiyah binti Huyai dan Juwairiyah binti Haris. Ini adalah perempuan tawanan tuan-tuan Nabi kahwin. Ini dalam sirah kita boleh lihat sirah Nabi SAW. Saya ada lebih detail lah. Sebab itu kalau ada pada tahun-tahun berikutnya Nabi berkahwin dengan ini, Nabi berkahwin dengan ini. Kemudian selepas suaminya meninggal dunia dalam perang Uhud, janda berumur 60 tahun. Baik. Kemudian pada 4 Hijrah, perang Bani Nadir, umur Nabi SAW umur 26 tahun, baginda SAW menikah dengan Ummu Salamah ya. Ummu Salamah daripada kaum Quraisy pada tahun ke-6. Kemudian pada tahun ke-5 Hijrah,
57 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam, perang Ahzab dan perang Bani Quraizah. Kemudian pada tahun berikutnya Baginda sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Juwairiyah binti Al-Harith dan Zainab binti Jahsh. Dua sekali pada tahun berikutnya. Siapa dia? Zainab binti Jahsh. Zainab binti Jahsh dan Juwairiyah binti Al-Harith. Juwairiyah ni perempuan kawanan Zainab ini daripada Bani Hilal. Kemudian pembatalan hukum anak angkat. Ini memang ada dalam Al-Quran, panjang juga cerita dia tuan-tuan. Hukum anak angkat. Kan Nabi SAW mengambil Zaid bin Harisah sebagai anak angkat. Maka bila Nabi mengambil anak angkat, lalu sahabat-sahabat ini memanggil Zaid bin Muhammad. Zaid bin Muhammad. Rupanya itu sebelum kenabian. Berlaku peristiwa tersebut sebelum Nabi dimuliakan Allah menjadi Rasul. Lalu menjadi tradisi orang Arab, mereka yang mengambil anak angkat dia akan namakan dengan bin bapa yang bapa angkatnya itu, bin di situ. Maka turunlah ayat Al-Quran dalam surah Al-Ahzab tu tuan-tuan kan. Ud'uuhum li'abaihim, ud'uuhum li'abaihim. Panggil anak angkat ni dalam bahasa Arab tabni. Satu namanya tabni, anak angkat. Yang kedua nama dia ad'a. Kan ud'uuhum li'abaihim, maka panggillah anak angkat kamu itu dengan panggilan kepada bapanya, bukannya bapa angkat. Kat situ tu pembatalan hukum anak angkat kat situlah pinkan kepada bapanya. Dulu kalau kat sekolah tuan tak tahu dulu, asal saja anak tak sah taraf ni kan. Kalau anak tak sah taraf kan masuk sekolah semuanya bin Muhammad, bin Abdullah, ya bin Abdullah. Kita tengok tu masa saya kat sekolah dulu kan, kita masuk tengok register bin Abdullah kan. Tengok rupanya bapanya tak tahu siapa, tapi bin Abdullah. Jadi orang nama Abdullah lah kan, semua bin Abdullah macam kan. Lepas tu diubah, tak ada bin dah. Tak ada bin dalam register tu, nama tak ada bin. Hanya bila tak ada bin tu kita tahu dah. Bila bin Abdullah kita tak tahu. Kalau nak Abdullah mungkin tidak. Dan bila dah tak ada bin, maka kita tahu ni itulah anak berasal kan. Itu dah Islam ajar. Maka kita ikut bantuan untuk jaga agama Islam. Baik, itu dia. Pembatalan hukum anak angkat. Kemudian dan selepas walimah ni apa? Perkahwinan Zainab, turun perintah hijab. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alayhinna min jalabibihin dzalika yu'rafna fala yu'zain. Maka turunlah wahai Nabi, perintahkan kepada isteri kamu, anak-anak perempuan kamu dan seluruh orang Islam untuk melabuhkan jilbabnya, itu tudung. Dalika yu'rafna fala yu'zain. Kerana dengan demikian itu kita akan dikenali. Maknanya tengok dalam perempuan yang bersopan untuk aurat hanya adalah orang Islam. Itu fala yu'zain, maka kamu tidak akan diganggu. Jadi kalau orang yang buka aurat, lalu lepas itu orang sedang ganggu, betul tak kan? Sweet lah kan, kerana aurat tetap memberi peluang untuk diganggu. Maka Islam dah ajar, tapi kita kadang tak nak ikut. Dan kalau kita dah pakai tak, kita tidak mengikut cara yang ditunjukkan di ajaran Islam, lalu berlaku juga dalam gangguan. Itu semua faktor lah kalau tidak mengikut seperti mana yang Islam perintahkan. Kemudian wafatnya Sa'ad bin Mu'az, kemudian menggetarkan ini peristiwa wafatnya Sa'ad bin Mu'az ni salah satu peristiwa yang mengguncanglah langit. Baik tuan-tuan, alhamdulillah, ini di antara peristiwa ringkas sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada usianya yang ke-50 ke-57, insya-Allah. Bila kita
buku ni tuan-tuan bila sebelum nak baca tentang sosok tubuh Nabi SAW, kita baca, kita dah baca menggambarkan setiap peristiwa yang berlaku itu, kita tahu peringkat umur Nabi SAW ada saja yang berlaku. Boleh bertujuan apa? Perang Ahzab. Perang Ahzab ataupun dipanggil perang Khandaq, tuan-tuan. Ahzab ni kumpulan, Khandaq ni longkang. Ataupun parit. Atau pada peperangan Ahzab tu Nabi memerintahkan orang Islam menggali parit sepanjang 5 kilometer. Dan Ahzab ini iaitu kumpulan yang daripada bani-bani itu, mereka bersatu untuk berani orang Islam. Tetapi Allah turunkan azab ataupun Allah turunkan tenteranya tanpa perlu orang Islam berperang, kan? Rumput pasir dan angkat semua, kemah-kemah mereka, lalu mereka pun tak balik, kan? Kalau itu di antara peristiwa-peristiwa yang berlaku sepanjang perjalanan Islam pada usia 57 tahun. Hingga sampai kita pun tentang sikit-sikit kita baca. InsyaAllah kita sambung lagi sampai nak kewafatan aja lagi dua muka, dan kita masuklah sedikit dalam bab, baru kita masuk bab Nabi SAW. Wallahu a'lam. Dapat sedikit sirah Nabi SAW. Secara tak langsung kita belajar sirah. Memanglah kita belajar sirah dahulu. Imam Tirmizi dia menyusun, kenalkan dulu perjalanan Nabi SAW, kemudian baru peribadi Nabi. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang golongan yang cinta kepada Nabi SAW. Salah satunya suka mendengar kisah-kisah Nabi SAW. Mudah-mudahan termasuk orang tersebut. Wallahu a'lam. Yang baik daripada Allah, kurang baik daripada kelemahan diri saya. Mudah-mudahan Allah berkati ilmu yang kita perolehi pada pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli al-qudri unta wa dhakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartabi qawlan wa fi'lan karama, warzuqil kulla halalan daima wa akhla atqiya ulama, nahza bil khair wa nufa kulla syar. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa aqdir ridha bika al-'uyun waghfir 'anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulal manun waghfir wastur wa anta akrama man sattar wa salatullah taksha mustafa man ila al-haqq da'ana wal wafa bi kitabin fihi lin-nas shifa wa 'ala al-ali al-kiram sharafa wa 'ala masal ghurab. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'al mimman khalafa amraka wa 'asa. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.